Diterangi bulan purnama malam ini, aku ada satu kisah yang ingin aku kongsikan. Ini bukan kisah aku, tapi kisah rakan-rakan aku yang diorang alami semasa bekerja menjadi penghantar makanan. Untuk syarikat mana, korang boleh teka sendiri. Yang hijau kah, yang merah jambu kah, yang oren kah. Yang penting, kawan-kawan aku termasuklah aku sendiri bekerja sebagai penghantar makanan. Ada satu ketika, sedang menunggu pesanan untuk masuk, kami berkumpul di sebuah tempat meletak kenderaan di hadapan sebuah kedai makan. Semua pun tengah standby tunggu order masuk. Jadi selalunya kami akan parking motor ataupun kereta bersebelahan. Kami akan berkumpul dan bercerita. Jadi korang boleh bayangkan kami di tempat letak kenderaan waktu malam Jumaat hanya diterangi oleh lampu jalan yang samar-samar. Masa tu kami ada 5 orang, aku, Jai, Farhan, Roland dan seorang kawan Roland yang aku nampak duduk di kerusi belakang kereta dia. Kawan Roland tak turun dari kereta, cuma kami berempat sahaja yang berada di luar bercerita. Biasalah, kalau kami dah kumpul macam ni, macam-macam cerita keluar. Kami cerita pasal bola, cerita pasal politik, ada yang mengadu pasal kehidupan dan sebagainya. Orang kata, kalau kami duduk kedai kopi, boleh habis juga 5 cawan seorang. Cerita memang tak habis. Kena-kena lagi malam tu order kurang sikit. Jadi agak panjang kami bercerita. Cerita punya cerita. Tiba-tiba Jai buka mulut dan kata, "Aku kan, selama aku kerja jadi penghantar makanan ni, boleh tahan banyak juga pengalaman yang aku lalui tau. Apa kata, malam ni kita kongsi pengalaman paling seram korang semua pernah lalui." Kan malam ni, malam Jumaat. Sesuailah juga. Tak apa. Aku yang start cerita. Kami dengar je Farhan cakap macam tu, kami semua tumpukan perhatian dengan dia, tunggu dia bercerita. Cerita si Farhan. Farhan pun memulakan cerita dia. Kata Farhan, "Okey, cerita aku ni berlaku sekitar pukul 9.30 malam. Masa-masa ni, aku akan selalu dapat pesanan untuk menghantar makanan ke sebuah kondo yang terletak di atas bukit. Ini adalah sebuah kondo yang lama. Dengar-dengar cerita, sebab lokasi kondo ni di atas bukit, ramai yang tak tinggal di situ. Cuma beberapa orang je. Dan memang betul, setiap kali kalau aku pergi hantar makanan di situ, aku nampak hanya beberapa biji kereta je yang berparking. Macam biasa, aku pun naik ke tingkat keempat kondo tu dan pergi ke rumah A412. Keadaan kondo ni memang gelap. Aku cerita ni pun aku rasa seram sejuk. Sebab kalau aku lalu koridor tu, lampu koridor malap. Macam bukan lampu. Baik diorang pasang lilin je, kalau begini punya terang, kata aku. Tapi apa nak buat? Demi mencari rezeki, aku radu. Asalkan jangan ada harimau atau beruang tunggu aku di situ. Tergelak kami mendengar cara Farhan bercerita. Geli hati pula. Farhan sambung lagi. Korang jangan gelak dulu. Jadi melangkahlah aku ke rumah A412. Di sini tinggal seorang wanita yang boleh tahan comel juga. Memang orang lah, bukan hantu atau apa. Malah tiap kali aku hantar makanan, dia buka pintu, raut wajah dia gembira. Dia akan ajak aku berbual. Kadang ada dalam 15 minit juga kami berbual. Tapi setiap kali aku nak berlalu pergi, dia akan cuba buka cerita sambung perbualan kami. Mahu tak mahu, aku pun layankan sahaja sebelum aku cari alasan untuk pergi. Dan tiap kali aku pergi, aku perasan wajah wanita ni bertukar risau. Dah banyak kali macam tu tau. Aku dapat pesanan pukul 9.30, aku pergi ke kondo tu, aku disapa dengan senyuman, dan kalau aku pergi, wajah wanita tu akan berubah. Rupa-rupanya bukan aku je yang ada pengalaman macam tu. Ada beberapa orang penghantar makanan pun pernah lalui pengalaman yang sama. Sehinggalah seorang ni dapat tahu yang sebenarnya wanita tu order makanan bukan sebab dia nak makan pun. Dia nak orang datang sebab dia rasa takut malam tu. Wanita tu tinggal seorang di rumah dan di tingkat 4 cuma rumah dia aja yang berpenghuni. Rumah berpenghuni yang terdekat pun di tingkat kedua. Itu pun jarang balik ke rumah. Jadi setiap malam wanita tu akan terdengar bunyi sesuatu yang berlari di koridor. Bukan bunyi orang tau, tapi bunyi seperti sesuatu yang mempunyai 4 kaki.
Sebab bila dia berlari, kuku sesuatu tu akan kedengaran memijak lantai simen. Bila wanita ni cek tak ada orang di luar, ada ketika dia akan dengar orang berbual. Bukan berbual dalam bahasa Malaysia tau, tapi berbual dalam bahasa Siam. Ada satu hari tu pintu dia diketuk. Dia buka dan nampak seorang wanita memakai baju tradisi orang Siam. Disebabkan takut sangat, wanita tu menutup pintu rumah. Yang aku rasa pelik, makanan-makanan tu dia makan sikit je sebelum dia buang ke dalam tong sampah. Sebab kalau dia tinggalkan di atas meja, esok pagi dia bangun, dia tengok makanan tu dah habis. Dia tak tahu siapa yang makan. Jai kata, gila juga cerita kau ni Far. Habis tu, apa yang jadi dengan wanita tu sekarang? Farhan kata, manalah aku tahu. Aku bagi kau alamat dia, kau pergi cek sendiri. Kau nak? Jai kata, tak mahu aku. Sambil kami tergelak sesama sendiri. Aku pun cakap, betul lah Jai. Gila juga cerita si Farhan ni. Jai, kau macam mana pula? Apa pengalaman yang kau pernah lalui? Cerita si Jai. Jai mula bercerita. Kata Jai, sebenarnya kan, kalau aku ceritakan pengalaman aku ni, korang tak akan percaya. Sebab aku sendiri pun tak percaya. Tapi tak apa, kalau korang nak dengar juga aku ceritakan je. Kisah aku ni berlaku tahun lalu. Masa tu aku masih lagi baru nak belajar pasal hantar makanan ni. Aku ni bukan jenis yang celik IT, nak pakai map dalam telefon pun aku keliru. Jadi, ada satu ketika, aku dapat order yang beralamatkan sebuah kampung. Yang aku tahu masa tu aku tekan accept order, aku ikut laluan map yang diberikan dan hantar. Masa tu dalam pukul 8.40 malam. Ada order masuk, aku tekan accept order, ada laluan diberikan dan aku ikut je. Tapi, entah macam mana, aku boleh tersesat masuk ke sebuah lorong yang menuju masuk ke dalam hutan. Kena-kena pula masa tu minyak motor dan bateri telefon dah habis. Alamak, kata aku dalam hati. Ini jalan ke mana? Apasal gelap sangat? Makin lama aku masuk jalan tu, hutan kanan kiri makin tebal dan laluan tu makin sempit. Di pertengahan cerita Roland sampuk. Pasal kau tak U-turn? Jai jawab, dalam otak aku masa tu, minyak motor aku tak cukup nak sampai jalan utama kalau aku U-turn. Confirm mati separuh jalan. Tak kuasalah aku nak sorong motor jalan gelap-gelap ni. Jadi, aku radu je jalan yang aku ikut tu. Manalah tahu jalan keluar dah nak dekat. Jadi aku pasrah pusing throttle motor aku. Jantung aku tu ya Allah berdegup kencang. Tangan aku pula dah terketar-ketar. Macam-macam dalam otak aku. Tiba-tiba aku nampak sebuah pondok kecil di tepi jalan. Semakin dekat aku dengan pondok tu, aku perasan ada seorang pakcik tua yang duduk di situ. Pakcik tu pakai kopiah putih dan jubah putih. Dia tengok aku dari jauh, dia tersengih. Aku berhentikan motor dan bagi salam. Assalamualaikum pakcik. Pakcik tu jawab, Waalaikumsalam. Sebelum aku sempat tanya arah jalan dengan pakcik tu kata, pakcik lapar nak. Aku terkesima lah dengar pakcik tu cakap macam tu. Dah lah tengah-tengah hutan. Timbul pula rasa kesian aku tengok pakcik tu. Jadi tergerak hati aku ambil makanan pelanggan yang aku bawa tadi dan hulurkan dengan pakcik tu. Pakcik yang sedang terduduk tu tengok bungkusan yang aku hulurkan. Dia angkat kepala dan tengok aku sebelum kepala dia berpaling ke arah sebuah jalan dan tunjuk jalan tu guna ibu jari dia. Kata pakcik tu, tak apa, lapar pakcik dah hilang. Kamu ikut jalan tu untuk keluar dari sini. Aku yang dengar pakcik tu kebingungan lagi. Sambil tangan aku masih lagi menghulurkan bungkusan tadi, aku toleh kepala aku ke jalan yang pakcik tu tunjuk. Dan memang betul ada sebuah jalan kecil di situ dan aku boleh nampak cahaya samar-samar di hujung jalan. Bila aku toleh semula untuk tengok pakcik tu, alangkah terkejutnya aku. Pakcik tu dah hilang. Bulu roma aku dah naik. Aku masukkan kembali makanan tadi dan memecut pergi ikut jalan yang pakcik tu tunjuk tadi. Dan alhamdulillah, memang itu jalan keluar dari situ. Ia membawa aku ke jalan kampung berdekatan yang kemudian membawa aku ke jalan besar. Bila Jai sedang rancak bercerita,
Aku sampuk cerita si Jai. Kata aku, Jai, mungkin pakcik tua tu nak test kau tak? Macam mana kalau kau tak bagi makanan tu Jai kata, aku tak tahu. Tapi apa yang paling ganjil, part yang aku akan bagi tahu ni, aku rasa korang tak percaya. Tapi alang-alang bercerita kan aku cakap aku dapat pesanan tu pukul 8.40 malam kan. Korang tahu tak aku keluar dari kampung tu pukul berapa? Serentak kami bertanya, pukul berapa? Jai jawab, aku rasa aku tersesat dalam sejam je di dalam jalan tu. Tapi aku keluar di jalan kampung tu pukul 7.10 pagi. Apa yang lebih menyeramkan, jalan tempat aku masuk malam tu sebenarnya tak ada. Aku tanya orang kampung pasal jalan tu, semua cakap jalan yang aku masuk tu tak wujud. Roland sampuk, Jai, kau cerita biar betul, kau masuk mesin masa kah? Farhan pun ikut membahan. Jai, cerita kau ni ada dua kemungkinan je. Satu, kau termasuk ke jalan orang bunian. Yang kedua, kau ni menipu. Biar betul kau Jai. Sambil kami semua tergelak, Jai kata, ini yang aku malas nak cerita. Mesti korang ingat aku menipu. Aku pernah tipu korang tak sebelum ni? Kami semua menggeleng kepala. Walaupun kami membahan Jai, tapi kami semua percaya dengan apa yang Jai sampaikan tu. Aku kata, seram juga cerita kau ni Jai. Sambil kepala aku berpaling tengok Roland dan kata, Roland, kau pula, apa cerita kau? Cerita si Roland. Roland mula bercerita. Katanya, cerita aku pendek je. Baru je tadi sebelum aku datang sini, aku dapat satu tempahan. Bukan untuk hantar makanan tetapi untuk ambil seorang penumpang ni. Aku tak tahu kalau dia salah letak alamat atau aku yang tersesat. Tup-tup, aku sampai ke sebuah rumah banglo yang lama. Nak masuk banglo ni sudahlah gelap di lereng-lereng bukit pula tu. Sampai je aku depan rumah ni, aku dah tahu ada yang tak kena. Aku tunggu kejap di situ, aku call-call, tak ada orang angkat, aku belah dari situ. Mungkin juga aku kena prank atau aku yang tersesat, aku pun tak tahu. Tujulah cerita aku. Klise, simple. Korang nak macam mana? Habis sahaja Roland bercerita, Jai sampuk. Aduh, boring lah cerita kau ni Roland. Tak thrill langsung. Farhan pun ikut membahan. Yalah Roland, boring. Aku terdiam melihat gelagat rakan-rakan aku ni. Aku berfikir sekejap dan buka mulut bertanya satu soalan dengan Roland. Roland, tadi kau datang seorang kah? Atau ada kawan kau ikut sekali? Roland jawab, aku datang seorang. Lepas aku dari rumah banglo tu, aku terus pergi ke sini. Aku dengar je macam tu, badan aku berpeluh. Sementara raut wajah Jai, Farhan dan Roland berubah. Korang ingat tak tadi? Awal-awal aku cerita, kami ada 5 orang. Aku, Jai, Farhan, Roland dan kawan Roland yang duduk di kerusi belakang dia. Aku toleh tengok kereta Roland dan aku nampak wanita tu masih di sana. Kali ini mata dia tajam melihat aku. Rambutnya hitam kusut, wajahnya samar-samar. Tapi isi hati aku kata, itu bukan orang. Aku kata dengan Roland, kau dengar betul-betul apa yang aku cakap ni? Tadi dan sekarang aku nampak ada perempuan di belakang kereta kau. Lepas aku cakap macam tu, semua diorang toleh tengok kereta Roland dan semua diorang nampak benda yang aku nampak dari tadi. Tiba-tiba Jai kata, mak aku dah lambat ni, mak aku dah call. Sebelum dia kelam kabut, naik motor dan cabut. Farhan pula kata, aku pun dah lambat ni, bini aku dah panggil. Padahal Farhan bujang, belum kahwin. Dia pun kelang kabut, naik motor dan cabut. Roland dan aku kelang kabut masuk ke dalam kereta dan kami pun turut cabut. Roland punyalah takut sampai malam tu dia tidur di rumah aku. Keesokan paginya barulah kami kembali ke situ dan Roland ambil kereta dia. Mujurlah tak ada apa yang terjadi lepas tu. 2 hari lepas tu kami bertemu lagi dan bercerita tentang apa yang kami lalui. Seram pun ada, lawak pun ada dan itulah perkongsian aku pada malam ini.